Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, selepas saja pendedahan tentang jana wibawa, sekarang ini ramai orang dalam masalah besar. Terbaru ini, Azalina Osman Said, iaitu seorang menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk Undang-Undang dan Reformasi Institusi, iaitu Datuk Seri Azalina Osman Said, mendedahkan satu pendedahan yang amat mengejutkan dan pasti sangat ditakuti oleh Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Sebelum ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Mahyadin Mat Yassin mengatakan bahawa beliau tidak pernah jumpa, tidak kenal dan tidak tahu siapa atau individu ataupun syarikat ataupun siapapun yang terlibat di dalam jana wibawa. Tetapi Azalina Osman Said akhirnya pada hari ini telah mendedahkan bahawa beberapa senarai surat setuju terima SST. Apa ini surat setuju terima? Ialah tentang bagaimana penganugerahan kontrak kepada syarikat atau individu, kemudian mereka dikendaki untuk memulangkan atau menerima atau mengembalikan surat setuju terima ini kepada pemberi kontrak itu semula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, menurut Azalina Osman Said, surat setuju terima atau SST ini dikeluarkan menerusi projek di bawah program Jana Ekonomi Pemerkasaan Bumiputera atau Jana Wibawa ini sebenarnya melibatkan ahli keluarga pemimpin utama parti tertentu. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya itu memang betul bahawa yang diberikan surat setuju terima itu adalah ahli keluarga pemimpin utama parti tertentu, mustahil Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak kenal. Ini satu lagi pendedahan pembohongan sekiranya benar. Pembohongan paling besar kantoi lagi Muhyiddin Yassin. Kemarin, beberapa hari yang lalu, Mahyadin Yassin menafikan bahawa dia suspek. Alih-alih, dia telah dipanggil sebagai suspek pula, menurut laporan yang diterima oleh media massa dan media arus perdana. Bagaimanapun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi itu, iaitu Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, SPRM setakat ini belum lagi dapat mengenal pasti nilai sebenar projek itu. Makna kata memang ada, tetapi nilai sebenar belum ada. Walaupun begitu, ada satu nilai yang disebut yang luar biasa besarnya, iaitu 6.3 bilion. Beliau berkata SPRM telah pun menjalankan siasatan terhadap isu berkaitan dengan tender rundingan terus. Di antaranya projek di bawah Jana Wibawa yang melibatkan projek pembangunan dan infrastruktur. Menurut Azalina Osman Said, dia kata sebanyak 56 projek. Hoi, bukan sedikit ini. 56 projek telah pun mendapat SST. Dan keseluruhan projek tersebut bernilai 6.3 bilion ringgit Malaysia. Katanya menerusi satu jawapan yang disiarkan di laman sesawang Parlimen pada hari ini. Azalina menjawab soalan daripada Lim Guan Eng, iaitu PH daripada Bagan, berhubung jumlah dan bilangan serta nilai projek yang terlibat di dalam penyalahgunaan kuasa, khususnya tender rundingan terus yang melibatkan ahli keluarga pemimpin utama, serta tindakan yang bakal diambil ke atas mereka yang mendapat habuan. Menjawab soalan mengenai jumlah pertuduhan yang berprofil tinggi membabitkan ahli politik dan pegawai awam, Azalina berkata 60 daripada 180 kes selesai dibicarakan bagi tempoh 2018 hingga Januari tahun ini. Katanya, 72 individu telah pun disabitkan kesalahan, manakala baki 120 kes masih lagi dalam proses perbicaraan di mahkamah.
Beliau menjawab soalan itu daripada Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib, iaitu daripada Perikatan Nasional Maran, mengenai jumlah pertuduhan berprofil tinggi yang membabitkan ahli politik dan pegawai awam yang belum lagi dibawa ke muka pengadilan untuk hukuman serta sebab-sebab ia ditangguhkan. Azalina juga berkata kerajaan bercadang untuk mengadakan sesi libat urus berkaitan dengan rang undang-undang dana politik untuk mendapatkan maklum balas gabungan dan parti politik serta pihak berkepentingan supaya sebarang rang undang-undang yang bakal dibentang kepada jemaah menteri adalah inklusif dan komprehensif serta mencerbitkan keperluan semasa. Sebarang kertas kerja dan laporan pentadbiran terdahulu turut akan dipertimbang oleh kerajaan. Katanya, menjawab soalan daripada Datuk Ahmad Saad atau Yahya, iaitu daripada Perikatan Nasional Pokok Sena, berhubung perancangan kerajaan dalam membentangkan rang undang-undang itu bagi mengatasi isu pendanaan asing. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, yang betul-betul menarik perhatian saya ialah apabila Azalina Osman Said ini kata dana itu ataupun projek itu telah pun melibatkan ahli keluarga pemimpin utama parti politik tertentu. Persoalan sekarang ini, siapa ahli politik tertentu itu? Siapa pemimpin utama itu? Yang kita tahu ialah laporan semalam mengatakan bahawa Wan Saiful Wanjan, Ketua Penerangan Bersatu, akan didakwa di mahkamah. Dan setelah itu juga kita pun telah tahu dulu, sementara itu kita tahu juga dulu bahawa ada ahli keluarga yang dikaitkan, dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang telah pun ditahan berkenaan dengan isu tentang pengagihan tender juga. Dan pendanaan politik juga. Okey. So sekarang ini sudah lebih menarik perhatian dan lebih menarik isu ini sekarang kerana ia pun sudah pun melibatkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk Undang-Undang Reform dan Reformasi Institusi, iaitu Datuk Seri Azalina Osman Said. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, malah disebutkan dengan spesifik ada 56 projek telah pun mendapat SST dan keseluruhan projek tersebut bernilai 6.3 bilion katanya, menerusi jawapan yang disiarkan di laman sesawang Parlimen pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kali ini memang susahlah Muhyiddin Yassin untuk lari lagi. Sekarang memang dia banyak kali kantoi sekarang ini. Banyak sekali dia kantoi, banyak sekali perkataan, banyak sekali penafiannya yang nampaknya semuanya tak betul. Dan semuanya hanya menafikan dengan tak jujur. Kita sendiri yang menilai, masing-masing menilai. Walaupun begitu, saya admin The Twin TV, saya tetap mengecam perbuatan-perbuatan makan duit rakyat ini yang tidak betul. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.